Pintu. Tak ada pun. Belum. Dah ada kan. Tak masuk lagi ke? Ke pintu cik, ke pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para peserta pada malam ini, kita sama-sama di alam maya untuk meneruskan pengajian tafsir Al-Quranul Karim dalam ayat yang ke-11 Suratu Maryam, ya, Suratu Maryam, juzuk 16, surah yang ke-19. Jadi ayatnya ialah ayat yang ke-11 dalam suratul Maryam. Jadi seperti biasa saya bacakan dulu firman Allah SWT dalam beberapa ayat. Semoga Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. Fakharaja ala qaumihi, maka lalu dia keluar menemui kaumnya dari mihrab, tempat solat, tempat semayang, dan disampaikannya kepada mereka supaya mereka memuji Allah pagi dan petang. Sebenarnya peristiwa ini berlaku kepada Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria pada suatu hari telah keluar dari mihrab. Mihrab ni kalau kita tengok di musalla Surau An-Nur tu, yang terkedepan tempat imam tu. Jadi Nabi Zakaria pada satu hari telah keluar dari mihrab, tempat ia sembahyang dan beribadat. Dia keluar sedang mukanya kelihatan pucat, Nabi Zakaria tu. Mulutnya dapat mengucap zikir dengan lancar, tetapi untuk bercakap-cakap, berbual-bual, berkata-kata dengan orang ramai yang sedang menunggunya di luar mihrab tadi, dia tidak berdaya lagi untuk berkata-kata, bercakap-cakap, ya. Lidahnya kelu. Sepatah kata pun tidak dapat hendak diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Sementara orang ramai telah lama menunggu di luar pintu, ya, di luar pintu mihrab. Masing-masing memperhatikan pintu mihrab itu dibuka
sebab biasanya mereka akan sembahyang bersama-sama dengan Nabi Zakaria, tapi teknik ataupun cara solatnya tak serupa dengan syariat Nabi zaman dulu, ya, di sebelah pagi maupun sebelah petang, ya, sama-sama dengan Nabi Zakaria, ya, sebab biasanya mereka akan sembahyang bersama-sama dengan Nabi Zakaria, baik di sebelah pagi maupun petang. Apabila mereka dapati Nabi Zakaria keluar daripada mihrab dengan keadaan yang sedemikian, dalam keadaan mukanya kelihatan pucat, ya, mulutnya hanya dapat mengucap zikir dengan lancar, mereka semuanya menjadi hairan, pelik dan bertanya, apa yang sudah berlaku pada Tuan hamba, wahai Nabi Allah alaihi salam? Fa'auha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa ashiya, dan disampaikannya kepada mereka supaya memuji Allah pagi dan petang. Ya, cuma Nabi Zakaria ni dapat mengisyaratkan kepada penduduknya ataupun kaumnya, ya, supaya mereka itu memuji Allah pagi dan petang. Yakni Nabi Zakaria apabila mendengar pertanyaan orang ramai yang hendak berjemaah dengannya, dia tidak dapat berkata apa-apa. Yang dapat dilakukannya hanyalah menganggukkan kepalanya sahaja. Sambil Nabi Zakaria menulis, ya, di atas tanah, memberi isyarat kepada mereka supaya mereka ini bertasbih ataupun mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan, tasbih, ya, kepada Allah, dan mensucikan Allah SWT daripada syirik ataupun persekutuan. Jangan menyengutukan Allah, iaitu pada setiap pagi dan petang. Apabila Nabi Zakaria menyedari keadaan demikian, rupa-rupanya barulah dia tahu bahawa itu adalah tanda yang mana isterinya telah hamil, yang telah mengandung, yang mana isteri mengandung itu adalah merupakan sesuatu yang memang sangat diharapkan oleh Nabi Zakaria. Jadi mereka yang hadir akan hal itu, ya, mereka yang hadir pada masa itu, hanya dengan memberi isyarat, maka mereka pun turut bergembira, ramai-ramai pakat gembira mendengar bahawa Nabi Zakaria bakal mendapat, ya, anak, didapati bahawa isterinya dalam keadaan mengandung. Jadi orang ramai pada hari itu bersama dengan Nabi Zakaria menyertai kegembiraannya. Lalu Allah berfirman, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Hai Yahya, peganglah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami Allah berikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan semasa dia masih kanak-kanak. Tuan-tuan lihat pada ayat ni spontan saja terus berpaling kepada menceritakan tentang Nabi Yahya. Sedangkan kita sedang bercerita tentang situasi ataupun keadaan Nabi Zakaria. Ya, ini dalam Quran memang biasa iltifat itu, berpaling daripada, ya, daripada orang yang kita tujukan kata-kata, tiba-tiba bertukar kepada menceritakan tentang anak Nabi Zakaria ini. Ini menunjukkan bahawa Quran ini umum, ya. Jadi sebab umumnya itu, maka dia terus menceritakan perkara yang penting dan meninggalkan perkara yang tak penting, ya. Jadi ayat 12 yang kita terus baca ni, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa marram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Hai Yahya. Yahya ni dah lahir dah. Pendek ceritanya, lahirlah seorang nabi bernama Nabi Yahya, anak kepada Nabi Zakaria. Hai Yahya, peganglah kitab Taurat. Ya, Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami Allah berikan kepadanya, kepada Nabi Yahya, hikmat kebijaksanaan semasa dia masih kanak-kanak. Ini sebentar lalu saya terjemahkan daripada ayat 12, 13, 14 dan 15.
Dan timbul perasaan belas kasihan daripada kami, juga sifat kesucian, dan dialah Yahya adalah seorang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga, Nabi Yahya ini, berbakti kepada kedua ibu bapanya dan tidak pula sombong atau derhaka. Dan sejahteralah Nabi Yahya ini ke atas Nabi Yahya pada hari dia dilahirkan, hari wafatnya, hari wafat Nabi Yahya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi serta yang dihormati sekalian, setelah Nabi Yahya dilahirkan oleh ibunya, Asya, Asya iaitu diterjemah di sini sebagai Elizabeth, isteri Nabi Zakaria, dan umur Yahya semasa itu dalam tingkatan sudah boleh menerima arahan dari Tuhannya, maka Tuhannya telah berfirman kepada Nabi Yahya. Jadi berbalik kepada Nabi Zakaria tadi, kita dapat pengajaran daripada situ bahawa untuk menjadikan panduan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, berdasarkan panduan kepada Nabi zaman dahulu seperti Nabi Zakaria itu, dalil menunjukkan bahawa apabila kita dapat mengetahui tentang isteri mengandung, isteri mula mengandung 4 minggu, 8 minggu, sebulan, 2 bulan, maklumlah pada hari ini ada alat yang boleh mengesan kewujudan bayi dalam perut ibu. Jadi apabila dapat diketahui oleh pihak suami tentang isterinya telah mengandung, maka kalau tengok pada syariat Nabi Zakaria ini, maka pihak suami dituntut oleh syarak supaya berkata dengan perkataan yang baik-baik belaka, banyak berzikir kepada Allah SWT, memohon, merayu, meratap, merintih supaya Allah berikan zuriat yang baik, di samping bergembira menerima bakal zuriat yang akan dikandung oleh isterinya, maka hendaklah dia bermunajat kepada Allah SWT, bersopan santun, berbudi pekerti dan akhlak yang mulia, di samping menjaga, di samping berdoa. Di antara doa-doa itu seperti bunyinya, ya Allah, peliharalah u'izuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Itu di antara doa yang dibaca oleh Aminah ketika mengandungkan Nabi Muhammad. U'izuhu, aku minta lindung dengan Allah SWT, bil wahidis samad, dengan Tuhan yang Maha Esa dan kepadanya hala tuju permohonan, min syarri kulli dhi hasad, daripada kejahatan orang yang ingin melakukan hasad dengki. Jadi ini doa berdasarkan kepada kita melihat kepada contoh yang dibuat oleh Nabi Zakaria ini, sebagai wahyu ataupun ilham daripada Allah SWT. Dia tidak berkata dengan perkataan yang karut marut ataupun maki, hamun, kutuk, cela. Sebaliknya dia banyak menggalakkan supaya banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, macam kalau kita syariat Nabi Muhammad, banyak akan berdoa pada Allah SWT. Jadi setelah Nabi Yahya dilahirkan oleh ibunya bernama Asya, isteri kepada Nabi Zakaria, dan umur Nabi Yahya semasa itu dalam tingkatan sudah boleh menerima arahan dari Tuhan, maka Allah telah berfirman kepadanya, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, wahai Yahya, peganglah kitab Taurat itu yang merupakan nikmat Allah ke atas kaum Bani Israel, dengan mengamalkan pengajarannya dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguhnya. Jadi kita tidak lagi Taurat ni syariat Nabi zaman dahulu, tapi kita hanya ada Al-Quranul Karim, maka kita berpandu pada Al-Quran. Ini bererti suruhan supaya menjadikan kitab Taurat itu sebagai panduan hidup bagi syariat Nabi Yahya pada masa itu di kalangan kaum anak cucu cicit Bani Israel ataupun Nabi Yaqub, yang mana Yahya menjadi penyambung tugas dari nabi-nabi yang telah terdahulu daripada sebelum Nabi Yahya dilahirkan. Kemudian Allah menggambarkan kepada kita semua tentang adanya sifat baik yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Yahya alaihi salam,
Di antaranya disebutkan seperti berikut. Jadi kita boleh senaraikan di sini anugerah pemberian Allah SWT kepada Nabi Yahya, iaitu yang pertama, wa atainahul hukma sabiyyah, dan kami, yakni Allah, berikan kepadanya, kepada Nabi Yahya, hikmat iaitu kebijaksanaan semasa dia masih kanak-kanak. Yang dimaksudkan hikmat di sini ialah kebijaksanaan dalam memahami agama. Jadi hikmat tu selalu disebut oleh kita kadang-kadang, batu hikmat lah, apalah kata-kata hikmat. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah memahami agama tu dianggap sebagai kebijaksanaan. Sebab itu dituntut oleh syarak kepada kita semua memahami tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, atau kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang Allah menghendaki dia mendapat kebaikan, maka Allah jadikan dia faham tentang agama. Yang dimaksudkan hikmat di sini ialah kebijaksanaan dalam memahami agama serta suka untuk menerima segala kebaikan, amal soleh ataupun kebaikan. Apa saja amal kebaikan, sedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh, ini dikatakan hikmat. Sedangkan dia masih kecil. Siapa dia? Nabi Yahya tu sedangkan dia masih kecil. Belum sampai umur kepada 7 tahun. Jadi di sini, pada pandangan Abdullah bin Abbas, anak pak saudara Nabi radhiyallahu anhuma, ada meriwayatkan bahawa Nabi Yahya telah dikurniakan pangkat kenabian, pangkat kedudukan ataupun martabat kenabian, sedangkan umurnya baru 3 tahun. Kalau ikut pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang faham tentang agama, dan Nabi telah menyapu dada Abdullah bin Abbas pada satu hari dengan mengatakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini seorang yang faham tentang agama dan pandai mentafsirkan Al-Quran. Jadi riwayat daripada Abdullah bin Abbas ada meriwayatkan, menceritakan bahawa Nabi Yahya telah dikurniakan pangkat kenabian sedangkan umurnya baru 3 tahun. Ini disebabkan kerana Allah telah melengkapkan akal pemikirannya dengan sempurna dan memberikan kepadanya wahyu. 3 tahun lagi. Sedangkan kita dengar Nabi Muhammad mendapat wahyu umur ketika 40 tahun. Kalau orang bertanya kepada kita, bagaimanakah boleh didapati kesempurnaan akal, begitu juga kepintaran akal serta pangkat kenabian pada seorang yang masih lagi kanak-kanak. Macam mana? Timbul persoalan di sini, macam mana seorang kanak-kanak boleh menerima kepintaran ataupun kebijaksanaan pemikiran? Bagi menjawabnya, kenabian adalah didasarkan di atas perkara yang mencari adat ataupun menyalahi adat ataupun luar biasa. Jadi, kenabian itu. Dalam bahasa Arab, Nabi itu diambil daripada perkataan nabuah. Nabuah tu satu tempat tinggi, macam busut, macam bukit, itu nabuah. Ada kala Nabi itu diambil dari perkataan nabaun, macam suatu naba, kan? Nabaun makna perkhabaran. Dua-dua menepati pada bahasa, pada si kamus lah kita kata, Nabi itu dengan makna nabuah, Nabi juga dengan nama nabaun. Nabuah tempat tinggi, nabaun perkhabaran. Dua-dua sifat Nabi. Jadi kenabian adalah didasarkan di atas perkara yang mencari adat luar biasa, pelik. Kalau ini telah diakui, maka tidak ada sebab mengapa seorang kanak-kanak seperti Nabi Yahya itu tidak dapat menjadi Nabi. Mana tak mustahil boleh dikurniakan taraf ataupun kedudukan kenabian. Atau dimaksudkan dengan hukmah, al-hukmah. Wa atainahul hukmah. Perkataan al-hukmah itu yakni hikmat. Di sini ialah kitab. Bererti Nabi Yahya dikurniakan kitab Taurat dan dia dapat membaca serta memahami Taurat sedangkan dia masih kecil lagi. Ini anugerah Allah SWT kepada Nabi Yahya. Dengan demikian, ada ulama salafus salih yang terdahulu lebih kurang 300 tahun lepas daripada 300 tahun selepas Nabi wafat, termasuklah kurun Nabi, kurun para sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in. Ini dinamakan salafus salih.
Jadi dengan demikian ada ulama salafus salih yang terdahulu mengatakan barang siapa telah dapat membaca Quran, macam kita sekarang ni, kalau barang siapa telah dapat membaca Quran dengan faham sebelum dia balik, sebelum cukup umur, kalau macam kita anak-anak umur 12 tahun ke bawah, sebelum balik, sebelum cukup umur, sebelum mumayyiz, adalah dia termasuk dalam golongan orang yang dikurniakan hikmat, kebijaksanaan semasa dia masih kanak-kanak lagi. Ini kalau kita ambil perkataan ni, pandangan ulama salafus salih, maka bertungkul lumuslah mereka yang mempunyai kesedaran akan menjadikan anak-anak mereka menghafal Quran ataupun memahami isi kandungan Quran, tafsiran Quran daripada semenjak kanak-kanak lagi, sebelum balik dah mula memahami Al-Quranul Karim dengan sedalam-dalamnya. Seterusnya, sifat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya yang telah lahir ini daripada keturunan Nabi Zakaria tadi, perasaan belas kasihan daripada kami, dan kami kurniakan kepada Nabi Yahya alaihi salam perasaan belas kasihan terhadap manusia dan pandangan yang baik dalam menetapkan sesuatu hukum untuk mereka. Adapun tentang sifat seperti ini, ada juga dikurniakan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Allah dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 159. Rupa-rupanya sifat bersopan santun dalam berkata-kata, kasih sayang terhadap manusia, memberi pandangan yang baik, hujah yang baik, perdebatan yang elok, menjaga perasaan. Ini adalah sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwarisi daripada Nabi Yahya, kerana Nabi Muhammad pernah Allah berfirman mensifatkan Nabi Muhammad itu ketika zaman remajanya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat ataupun kesian belas Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad itu lembut hati engkau ya Muhammad terhadap mereka. Maknanya kalau Nabi keras, Nabi bengis, Nabi kita kata garang, akan bertempiaran larilah Abu Bakar, Omar, Osman, Ali ataupun sahabat-sahabat yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahananan min ladunna, pada sifat yang diwarisi oleh Nabi Yahya ini, iaitu ialah perasaan belas kasihan yang dihunjamkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad dalam suratul Bara'ah ayat 128, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dalam suratul Bara'ah. Sedangkan kita baca ni suratul Maryam, tapi pensyarah bagi kitab Abrul Asir ni, Syekh Shan Haji ni, dia datangkan contoh yang mana macam mana adanya sifat perasaan belas kasihan itu pada Nabi Yahya. Sebenarnya sifat belas kasihan itu juga ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sangat mengharap kamu mendapat iman, harisun alaikum bil mu'minin. Nabi Muhammad itu sangat-sangat mengharapkan kamu mendapat iman, mendapat keyakinan, mendapat kepercayaan 100% yakin, dan juga belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini lebih kurang menepati sifat yang ada pada Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang ada pada Nabi Yahya. Begitu juga Allah menyempurnakan sifat yang ada pada Nabi Yahya, iaitu sifat kesucian, zakatan. Dalam ayat tadi ada sebut, dalam ayat tadi ada sebut, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, wa kana taqiyya.
Tapi kita nak uraikan perkataan zakatan. Ya, dalam surah yang lain disebut qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya mencapai kejayaan lah bagi orang yang mengilaukan jiwanya. Bukan setakat membersihkan jiwa tetapi mengilaukan jiwanya. Ya. Begitu juga yang ada pada Nabi Yahya. Ya, sifat kesucian, suci daripada sifat yang tercela, sifat kekejian, ya, dan perbuatan melakukan dosa. Nabi Yahya ini Allah pelihara dia daripada kekejian dan perbuatan melakukan dosa, maksiat ataupun derhaka. Allah Ta'ala pelihara dia. Macam kita ni dalam ayat lain disebut, dalam Quran ada disebut, ya, yatlu alaihim ayatihi, dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah oleh Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekah lebih kurang, ya. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan dikilaukan jiwa-jiwa para sahabat, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan hadis, ya. Begitu juga Nabi Yahya dikurniakan oleh Allah Ta'ala wa kana taqiyah, adalah Nabi Yahya itu seorang yang patuh kepada Allah Ta'ala. Taqiyah ni diambil daripada perkataan taqwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa, tidak ada kelebihan di antara orang ajam dan orang Arab melainkan takwa, ya. Jadi taqiyan itu yang ada diwarisi oleh Nabi Yahya itu adalah seorang yang patuh kepada Allah SWT, ya. Menjunjung titah perintah Allah, patuh menjunjung perintah Allah SWT, dan meninggalkan tegahan Allah SWT, tidak melakukan maksiat atau bermaksud melakukannya. Ingin nak buat maksiat pun tak ada, ataupun bermaksud, bertujuan untuk melakukan maksiat itu pun tak ada pada Nabi Yahya. Begitu bersihnya, ya, martabat kedudukan Nabi ini, ya. Begitu juga sifat yang kelima yang diwarisi oleh Nabi Yahya ini, dan dia berbakti kepada kedua ibu bapanya. Ibu bapanya, siapa dia ibu bapa dia? Iaitu Nabi Zakaria dan ibunya bernama Asya tadi, ya. Maknanya banyak kebaktiannya kepada kedua ibu bapanya. Jauh sekali daripada mendurhakainya, mendurhakainya dengan perkataan maupun perbuatan. Nabi Yahya ni Allah Ta'ala pelihara dia daripada terjebak kepada perkara yang boleh membawakan derhaka kepada kedua ibu bapanya. Adapun mentaati ibu bapa itu, Allah SWT sebenarnya meletakkan dalam tingkatan mengiringi tingkatan mentaati Allah. Contoh, ada disebutkan dalam surah Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kamu telah mewajibkan, memerintahkan, janganlah kamu sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada ibu bapa hendaklah berbuat baik. Itu ada ayat dalam surah Isra, ya. Ada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, iaitu ayat 23 surah Isra. Walam yakun jabbaran. Begitu juga Nabi Yahya dikurniakan oleh Allah Ta'ala tidak pula sombong. Sombong gangah lah, orang kata takabur, ya. Nabi Yahya tidak menyombongkan dirinya kepada manusia, bahkan sentiasa bersikap lemah lembut, bahkan sentiasa bersifat merendah diri kepada mereka itu manusia. Dan sifat yang demikian itu juga terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersifat sedemikian dengan firman-Nya pada surah Hijr ayat 88. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan berlemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, ya, kita buat muqaranah, perbandingan dalam surah, ya, dalam surah Hijr, ya, yang berbunyi
wahfid janahaka lil mu'minin, sesuai dengan sifat Nabi Yahya yang ada pada Nabi Muhammad SAW juga, ya, yang mana Nabi disuruh supaya berlemah lembut kepada orang yang beriman dan tidak pula sombong, ya. Dan Allah melarang, ya, daripada bersifat sebaliknya, bagaimana ayat 159 dalam surah Al-Imran yang berbunyi, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, dan jika sekiranya engkau seorang yang bengis, garang, kasar perilaku, kasar hati, nescaya larilah mereka itu dari sisi kamu ya Muhammad, ya. Perbuatan menyombong diri ini adalah sifat iblis, lantaran dia bersifat sombong kerana enggan tunduk kepada Nabi Adam, maka terhalaulah ataupun terhenyahlah iblis itu daripada kesian belas Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekarang kita dah masuk pada sifat yang ketujuh yang dikurniakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya, walam yakun jabbaran asiyya. Asiyya ni yang ketujuh daripada sifat yang dikurniakan oleh Allah taala, ya, kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya tidak sekali-kali berani melawan perintah Allah, perintah Tuhannya. Asiyya itu maknanya maksiat ataupun derhaka, sebagai orang yang derhaka. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, kemudian Allah menerangkan pula balasan kepada Nabi Yahya yang mempunyai sifat terpuji itu dengan firman-Nya pada ayat yang berbunyi dalam surah Maryam ini, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi di sini ada satu pengajaran lagi, ya, hasil daripada 7 sifat yang terpuji yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada Nabi Yahya itu, ya. Ini adalah suatu kehormatan daripada Allah, iaitu Allah berfirman, dan sejahteralah ke atas Nabi Yahya pada hari dia dilahirkan ke muka bumi ini. Dilahirkan, ya. Hari wafatnya juga sejahteralah pada hari wafatnya Nabi Yahya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali, ya, pada hari yang dihidupkan kembali, ya. Jadi kalau kita buat rumusan daripada apa yang kita dapati sifat yang terpuji yang ada pada Nabi Yahya ini, yang pertama, dijamin kesejahteraan Nabi Yahya pada hari kelahirannya, begitu juga pada hari wafatnya, begitu juga pada hari kebangkitannya kelak di akhirat nanti, iaitu kesejahteraan pada mula-mula ia melihat dunia ini semasa lahir, kesejahteraan, keamanan, kesentiasaan pada mula ia melihat perkara akhirat semasa wafatnya, seterusnya kesejahteraan, keamanan, keselamatan pada mula-mula melihat adanya syurga dan adanya neraka semasa kebangkitannya nanti dari kubur untuk hidup kembali buat selama-lamanya. Jadi, ya, para peserta yang dihormati sekalian, dalam ayat ini dikhususkan sebutan 3 peristiwa, iaitu hari lahir, hari kematian dan hari kebangkitan. Apa sebab? Kerana ketiga-tiga hari tersebut amatlah penting ertinya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Pada hari lahirlah Nabi Yahya melihat dirinya telah keluar dari tempat yang mula-mula dahulu dia berada, iaitu dalam rahim ibu, ya. Dia dapat melihat bagaimana kebijaksanaan Allah, ya, menunjukkan kepadanya, ya, kebijaksanaan Allah daripada rahim ibu. Dapat dia melihat betapa dia keluar, ya, daripada rahim ibu. Pada hari kematiannya dalam kubur, dia lihat sekumpulan kaum yang dahulunya tidak pernah dilihatnya, ya. Itu pun juga Allah beri petunjuk kepadanya. Kemudian pada hari kebangkitan kelak, dia akan melihat pula peristiwa-peristiwa yang maha hebat, yang menggemparkan. Maka Allah memberi kemuliaan kepada Nabi Yahya AS dengan memberikan kepadanya kesejahteraan pada ketiga-tiga peristiwa tersebut. Seterusnya Allah berfirman lagi dalam surah Maryam ini, ya, wazkur
fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Kita sudah menghuraikan tentang anugerah dan pemberian Allah SWT kepada Nabi Yahya. Maka tibalah masanya pada ayat 16 ini, Allah berfirman, wazkur, dan ingatlah wahai Muhammad, satu peristiwa ataupun satu kisah yang mana Maryam di dalam kitab, wazkur fil kitab Maryam, dan ingatlah kisah Maryam di dalam kitab ketika dia menyisih ataupun beruzlah, mengasing diri daripada keluarganya ke suatu tempat, iaitu arah ke timur. Itu dia. Jadi Allah menyuruh Rasulnya Nabi Muhammad SAW supaya mengingat atau membacakan kisah Siti Maryam yang tersebut di dalam kitab Al-Quranul Karim, ketika Siti Maryam menyisihkan dirinya dari kaumnya ke arah ke timur, kerana pada masa itu musim sejuk. Dia pergi ke sebuah rumah yang terletak arah di timur, berjauhan dari rumah keluarganya. Ini berlaku uzlah, mengasing diri. Nabi Siti Maryam ini, dia membawa diri. Adapun tempat dia mengasingkan diri itu ialah sebuah rumah yang terletak di sebelah timur kota Baitul Muqaddis untuk beribadat. Maka dari sini pula timbul peristiwa kaum Nasrani menghadap kiblat mereka ke timur. Menghadap kiblat mereka ke timur. Itu, peristiwa Nabi menghadap ke Baitul Muqaddis itu seolah-olah menghadap ke timur lah. Tapi ada peristiwa yang kita ketahui dalam sejarah, peristiwa masjid dua kiblat itu di Madinah. Itu berlaku. Nabi menghadap ke Baitul Muqaddis. Nabi elok-elok menghadap ke Baitullahil Haram, tiba-tiba menghadap ke Baitul Muqaddis. Ada. Peristiwa itu berlaku. Jadi walaupun Nabi menghadap, walaupun diarah oleh Allah peristiwa masjid kiblatain itu menghadap ke Baitul Muqaddis, namun Nabi tetap duduk di belakang belah Kaabah, belah Kaabah itu di sebelah belakang menghadap ke Baitul Muqaddis. Nampak macam Nabi menghadap ke Baitullah juga. Tapi bila sampai ke Madinah, di saat-saat sembahyang waktu asar, ada satu ketika disuruh berpaling balik ke Baitullahil Haram balik semula, selepas beberapa sekian lama menghadap ke Baitul Muqaddis. Lalu difitnahkan oleh orang Yahudi dengan mengatakan kononnya Nabi tak ada pendirian. Kejap menghadap ke Baitullah, kejap menghadap sejak menghadap ke Baitullah, sekejap menghadap ke Baitul Muqaddis. Tapi Allah jawab, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayat. Tidaklah kebajikan itu hanya menghadap ke timur, ke barat, tetapi yang dikatakan kebajikan itu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan rukun iman. Itu tapi tak ada menjadi menjadi bercanggah setelah Allah suruh Nabi menghadap ke Baitullahil Haram semula selepas menghadap ke Baitul Muqaddis. Jadi adapun tempat Nabi adapun tempat Maryam itu mengasingkan diri itu ialah di sebuah rumah yang terletak di sebelah timur kota Baitul Muqaddis untuk beribadat. Dari sinilah mula timbulnya peristiwa kaum Nasrani ataupun kaum Kristian ini menghadap kiblat mereka ke arah ke timur. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Lalu dicarinya tempat yang melindungi dirinya dari mereka. Siapa ni? Maryam ni tadi. Pasal ini sekarang ni kita dah masuk cerita tentang Sayyidatina Maryam ni. Pasal tadi kita dah cerita Nabi Zakaria sikit. Kemudian kita masuk bercerita tentang anaknya Nabi Yahya. Sekarang kita masuk pada cerita peristiwa Maryam. Semua ada kaitannya dengan iltifat, beralih daripada satu kisah kepada satu kisah, pada satu kisah pada satu kisah. Itu dinamakan iltifat dalam tafsir Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Quran umum. Jadi untuk meringkaskan
Jadi ditujukan perkara yang penting saja. Perkara yang tak penting tidak disebut di sini, ya. Adapun tempat ia mengasingkan diri tadi saya dah terangkan. Lalu Allah berfirman, ya, fattakhadhat min dunim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Lalu dicarinya oleh Maryam tadi tempat yang melindungi, ya, melindunginya dari mereka. Kemudian kami utuskan kepadanya ruh kami, iaitu malaikat Jibril. Maka menjelmalah malaikat Jibril di depan Sayyidatina Maryam, seorang lelaki yang sempurna. Jadi setelah Siti Maryam mengasingkan diri di situ, di bahagian, ya, timur Baitul Muqaddis tadi, ya, dia meninggalkan keluarga hanya, lalu dibuatnya suatu tabir melindungi dirinya, jangan dilihat oleh orang, sekalipun dari pandangan keluarganya sendiri, sebagai sifatnya seorang gadis yang suci, ingin berada seorang diri. Biasanya Siti Maryam apabila beribadat, dia berada di dalam masjid, dan apabila datang haid ataupun keuzuran, dia berpindah ke rumah mak saudaranya, lalu tinggallah di sana hingga suci dari haid, kemudian kembali lagi beribadat di dalam masjid. Itu ada setengah pendapat, ya. Sedangkan dia bersendirian, hendak mandi, mengangkat hadas, sedang dia bersendirian, hendak mandi, mengangkat hadas haid, tiba-tiba tercegat di depannya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril telah menjelmakan dirinya sebagai manusia yang berupa seorang pemuda yang kacak, dan, ya, tak ada cacat celanya malaikat Jibril pada hari itu. Inilah dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Kemudian kami utuskan kepada Sayyidatina Maryam ruh kami. Malaikat Jibril dipanggil juga dengan Ruhul Qudus, ya. Kami, yakni malaikat Jibril, maka menjelmalah di depannya seorang lelaki yang sempurna. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril dengan menjelmakannya berbentuk seorang manusia ialah untuk menjinakkan hati Siti Maryam, ya, menjinakkan, memesrakan hati Maryam agar suka mendengar apabila diajak bercakap oleh malaikat Jibril kepada Maryam, yakni hendak memberitahukan kepada Maryam bahawa Allah memberi penghormatan kepadanya, akan mengurniakan seorang anak lelaki, iaitu Isa alaihissalam, dan kelahirannya itu tanpa berbapa. Kalaulah Maryam diajak bercakap oleh Jibril dengan menampakkan bentuknya yang asli, pasti Maryam akan lari ketakutan. Kerana malaikat Jibril ni, ya, sayap malaikat Jibril, ya, lebih kecil daripada malaikat Israfil. Kalau rupa asalnya saja pun Nabi Muhammad dapat melihat sampai terketar-ketar takut, ya, apatah lagi Maryam, ya. Jadi tidak ditunjuk dengan rupa asal, kerana malaikat Jibril ni boleh menyerupai pemuda yang segak, lagi lawa, ya. Tak ada tanda-tanda musafir, tanda cacat cela. Dalam tafsir Al-Jamal ala Jalalain disebut bahawa Siti Maryam duduk di sebuah anjung, ya, anjung, kerana hendak mandi, mengangkat hadas haid. Maka dibuatnya tabir supaya terlindung, tidak lihat oleh orang. Biasanya Siti Maryam beribadat di dalam masjid. Apabila datang haid, dia berpindah ke rumah mak saudaranya. Ini dalam tafsir Jalalain, ya. Tafsir Al-Jamal ala Jalalain, ya. Jadi diterangkan apabila datang haid, dia berpindah ke rumah emak saudaranya, dan apabila suci daripada haid, kembali pula semula ke masjid untuk beribadat. Sedangkan dia berada di bilik mandi seorang diri, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelmakan dirinya berupa seorang pemuda yang kacak, tidak ada cacat celanya, supaya Siti Maryam berjinak kepadanya dan mahu mendengar percakapannya. Boleh jadi juga cara sedemikian jelmaan pemuda kacak akan datang rangsangan yang memberahikan Siti Maryam, hal mana menyebabkan beredarnya benih nutfah di dalam rahimnya. Nutfah ta'alaqatan, ya. Itu kita ni, kejadian manusia berpunca daripada setitik air mani, bertukar menjadi seketul darah,
ya, daripada seketul darah bertukar menjadi seketul daging kan. Jadi ya, benih nutfah di dalam rahim Maryam tadi, ya, sebab-sebab ke arah ya menjadikan dia mengandung. Ini bermakna bahawa dengan perantaraan rangsangan atau keberhaian dapat menimbulkan penghamilan pada diri Siti Maryam. Kalau kita tengok pada tafsiran yang didatangkan oleh Al-Jamal Al-Jalalain ini, kitab Al-Jamal Al-Jalalain, ini bermakna bahawa dengan perantaraan rangsangan atau keberhaian dapat menimbulkan penghamilan pada diri Siti Maryam. Apabila Siti Maryam melihat adanya Jibril di sisinya, dia terperanjat dengan segera menjauhkan diri daripada malaikat Jibril lalu berkata, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 18, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya, ya. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya, ya. Maryam berkata, aku berlindung kepada Tuhan ni yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Pengasih daripada kejahatan engkau jika engkau orang yang ditakutkan Allah, ya. Orang yang takutkan Allah. Jadi Siti Maryam terperanjat dan dengan ketakutan itu mengucap, aku berlindung dengan Allah yang bersifat penyayang dari kejahatan yang akan engkau lakukan jika niatmu buruk. Tetapi jika engkau seorang yang takutkan Allah, jauhkanlah dirimu daripada perbuatan jahat. Jadi pengucapan Siti Maryam meminta perlindungan kepada Allah SWT itu, walaupun di depan pemuda yang kacak lagi menarik, adalah menunjukkan kesucian perangai Siti Maryam dan menandakan betapa waraknya menjaga ya batas-batas syarak oleh Maryam, ya. Jadi adapun lafaz in kunta taqiyya itu bermakna, yang dimaknakan dalam ayat ini, sepatutnya imanmu itu yang akan menghalangmu daripada berbuat zalim ataupun buat penganiayaan, ya. Iman, ya. Dan sifat takutkan Allah yang ada pada kamu itulah yang akan menahan kamu daripada melakukan perkara yang jahat. Ya. Ini ayat 18 kita telah terangkan. Kemudian seterusnya pada ayat 19, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Kata malaikat Jibril menjawab persoalan Maryam tadi, hanya saja aku utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak lelaki yang suci. Mendengarkan ucapan yang demikian tadi, maka malaikat Jibril menjawab untuk menghilangkan keraguan dan ketakutan Siti Maryam dengan berkata, aku bukanlah berniat jahat. Kedatanganku janganlah dituduh hendak melakukan sebarang pencerobohan. Sebenarnya aku hanyalah utusan Allah Tuhanmu yang sengaja mengutus aku untuk memaklumkan bahawasanya Allah akan mengurniakan kepadamu seorang anak lelaki yang suci dan bersih, ya, perangainya. Li ahaba laki itu dalam ayat tadi ada sebut, ya, kan ada qala innama ana rasulu rabbi, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Li ahaba laki dalam ayat ini dengan menyandarkan pemberian anak itu dari malaikat Jibril ialah kerana Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril supaya meniupkan ruh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu ruh yang dikehendaki oleh Nabi Isa, ya. Jadi ini kemuliaan kejadian manusia dengan cara tiupan ruh ke dalam rahim, ya. Sebab itu manusia ni mulia. Walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah Ta'ala telah berfirman, ya. Peristiwa Nabi Isa dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam rahim Maryam ini merupakan satu bentuk tiupan ruh, ya, di dalam belahan baju yang dipakai oleh Siti Maryam. Qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Maryam berkata, betapa aku akan mendapat anak lelaki sedangkan aku tidak pernah disentuh manusia, bukanlah aku perempuan jahat. Siti Maryam menanyakan dengan perasaan hairan, bagaimana aku akan dapat melahirkan anak padahal aku belum bersuami dan tidak seorang manusia pun yang menyentuh tubuhku sehingga memperolehi anak yang halal.
dan tidak masuk akal kalau aku menjadi perempuan jahat atau perempuan jalang yang melacurkan dirinya sehingga menghasilkan anak yang haram. Itu dia, ya, ayat yang ke-20 dah. Ya, kita dah sampai pada ayat yang ke-20, ya. Jadi ayat yang ke-21 ini kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu pada pelajaran yang akan datang. Jadi saya dengan ini memohon kemaafan jika terdapat salah dan silap, ya, kalau terdapat salah dan silap, kerana kita tak dapat nak berkomunikasi, ya. Cuma saya ada dapat lihat di sini, ya, Andak Roslan ni dijamin kesejahteraan pada hari lahirnya, kematiannya, semasa hidupnya kembali Nabi Yahya, ya. Kisah Siti Maryam mengasingkan diri di timur Baitul Muqaddis, ya, dalam surah Maryam ayat 18. Rujuk kitab tafsir Al-Jamal dari Jalain. Amat menarik perkongsian cerita peristiwa kejadian Nabi Isa AS. Subhanallah, ya, barakallahu fiik. Dengan ini saya memohon ampun dan maaf, ucapan terima kasih di atas penyertaan tuan-tuan. Walaupun kadar penyertaan hanya 9 orang, tapi mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bersama, ya, kerana video ni boleh diulang, dengar balik semula. Jadi kalau terdapat salah dan silap, mohon ampun dan maaf. Ucapan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa surah An-Nur. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika kalimatil tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Syukran, terima kasih banyak. Jazakumullah khair.